Kita sambung lagi kuliah tadabbur ayat 33 surah Ali Imran muka surat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian daripada penduduk alam ini. Jadi bahagian ayat ini berkenaan dengan Allah SWT mengemukakan dalil-dalil daripada sejarah bahawa agama Tauhid itu adalah agama para Nabi, agama orang-orang yang Allah SWT pilih. Jadi semua Nabi-Nabi ni Allah SWT pilih mereka, dan mereka itu membawa agama Tauhid, tulus beribadat kepada Allah SWT, taat patuh kepada perintah-perintah Allah SWT. Yang kedua, pemilihan mereka ini adalah mengikut kehendak Allah SWT. Tak ada siapa-siapa boleh bantah, tak ada siapa-siapa boleh cadang hak lain daripada itu. Kemudian pemilihan Allah Ta'ala ni, kalau manusia tolak, berarti dia kufur kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT kemukakan cerita ni, ceritanya keluarga Ali Imran, bahawa pemilihan Rasul itu adalah kehendak Allah SWT. Jadi seperti mana yang kita maklum, orang-orang Yahudi tidak dapat menerima Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir. Orang Nasrani lagu itu juga, mereka tidak dapat terima Nabi SAW sebagai Rasul. Jadi disebabkan mereka tak terima inilah berlaku perbalahan, pertelikahan, mereka bertindak zalim terhadap orang-orang Arab. Mereka tidak mahu menerima Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir. Jadi dalilnya itu Allah SWT lah yang memilih siapakah yang menjadi Nabi, siapakah yang menjadi Rasul, itu ketetapan Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala telah pilih Adam ni, pemilihan Adam, maknanya Allah Ta'ala telah pilih Nabi Adam daripada sekalian makhluk-makhluk Allah Ta'ala pilih Adam sebagai khalifah. Begitu juga selepas daripada Nabi Adam, Allah SWT pilih Nabi Nuh untuk ajak manusia kepada Tauhid. Setelah mana kewafatan Nabi Adam itu, lama lepas pada itu, orang-orang mula lupa perkara Tauhid. Begitu juga Allah SWT telah pilih Nabi Ibrahim, pilih Nabi Ibrahim jadi Rasul, pilih keluarga Nabi Ibrahim menjadi Rasul juga. Jadi Ali Ibrahim ini merangkumi Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Jadi semua ni Allah Ta'ala telah pilih. Macam mana Nabi Yusuf tu Allah Ta'ala pilih, walaupun asal dia dibuat dalam penjara, jadi hamba, jadi banduan, kemudian jadi pembesar, kemudian Allah Ta'ala pilih dia sebagai Rasul. Jadi seorang hamba, seorang banduan boleh jadi Rasul bila Allah Ta'ala kehendaki dia tu sebagai Rasul. Begitu juga Allah SWT pilih keluarga Imran. Keluarga Imran ni ayah kepada Maryam, datuk kepada Isa. Jadi Allah Ta'ala akan cerita kepada kita di sini pemilihan itu. Macam mana seorang perempuan, Allah Ta'ala pilih anak kepada Imran ni perempuan. Dia dapat pula berkhidmat di Baitul Maqdis, di rumah Allah Ta'ala, di Masjid Al-Aqsa. Kemudian daripada dia tu pula Allah Ta'ala pilih lahirnya Nabi Isa. Jadi semua pemilihan ini adalah kehendak Allah SWT. Jadi bila Allah Ta'ala telah pilih, telah berlaku dalam sejarah pemilihan Allah Ta'ala ni, maka tidak peliklah kalau Allah SWT nak pilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman.
mereka ni zuriyatan ba'duha min ba'd, zuriat selepas daripada zuriat, maknanya silih berganti. Maknanya daripada kita ambil dekat daripada Maryam, kemudian Allah Ta'ala pilih Yahya, anak kepada Zakaria, kemudian Allah Ta'ala pilih Nabi Isa. Jadi pemilihan zuriat demi zuriat. Daripada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala pilih turunkan pemilihan ni kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Wallahu sami'un alim, dan Allah SWT maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi Allah SWT nak menyatakan di sini bahawa Nabi Isa alaihi salam ni, ini adalah rantaian daripada mereka ni juga, zuriat daripada mereka ni juga, keturunan daripada mereka ni juga. Bila begitu tak mungkin Nabi Zakaria, Nabi Isa itu anak Allah, sebab dia keturunan zuriat yang lahir daripada wanita juga. Jadi Allah SWT bila dia pilih tadi, daripada zuriat ke zuriat, dia maha mengetahui, dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Cerita perinciannya, iz qalat imraati Imran. Ni perincian setelah daripada disebutkan secara ijmal tadi. Iz qalat imraati Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Itu ketika mana isteri Imran itu dia berdoa. Jadi katakan Allah Ta'ala maha mendengar, mana Allah Ta'ala mendengar doa isteri Imran tadi. Dia kata, aku bernazar untuk engkau, yang ni berkhidmat di masjid engkau, apa yang ada dalam perut aku ni muharrara, mana dia tidak akan dibebankan dengan kerja-kerja dunia. Mana kalau anak lelaki, tugas dia kena cari nafkah lah untuk keluarga. Jadi muharrara ni mana dia bebas daripada tanggungjawab kehidupan dunia, cari nafkah. Sebaliknya dia tu diwakafkan, letak di Masjidil Haram, letak di Masjidil Aqsa untuk khidmat di situ. Maka dia pun berdoalah, fataqabbal minni, dia pun berdoa. Jadi Allah Ta'ala dengar doa. Sebab itulah penutup ayat tadi, wallahu sami'un alim, Allah Ta'ala mendengar. Lepas tu Allah Ta'ala mengetahui. Maknanya hak dia nak tu muharrara, seorang anak lelaki, tidak anak lelaki, dapat perempuan. Innaka antas sami'ul alim. Jadi bila doa pada Allah Ta'ala, hujung tu kena sebut, memang patut ya Allah engkau terima doa aku ni, sebab engkau mendengar, engkau melihat, engkau mendengar, engkau maha mengetahui. Ini dipanggil tawassul dengan nama Allah Ta'ala bila berdoa. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Bila mana dia melahirkan Maryam tadi, anak tadi, dia kata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan perempuan. Macam mana ni? Aku bernazar kalau lahirkan ni, memang anak lelaki lah hak dia jangka. Aku nak letak di Masjid Aqsa. Tiba-tiba dia mengadu pada Allah Ta'ala, tiba-tiba anak perempuan. Allah Ta'ala jawab, wallahu a'lam bima wada'at. Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Maknanya dia tahu anak dia tu perempuan setelah dia lahirkan. Adapun Allah SWT tahu sebelum daripada tu lagi. Dan apa yang nak akan jadi kepada budak ni, Allah SWT mengetahui. Walaysa zakaru kal unsa, dan lelaki itu tidak sama dengan perempuan. Hal ini ada ahli tafsir kata ini adalah kata-kata Maryam. Iaitu apa? Dia khawatir lah. Dia khawatir sebab dia minta dengan Allah Ta'ala, dia bernazar pada Allah Ta'ala, dia akan wakafkan anak dia ni untuk jaga Baitul Maqdis kalau anak dia lelaki. Tiba-tiba perempuan. Jadi dia kata tak sama lelaki dengan perempuan ni. Mana perempuan ni kira-kira tak boleh dah lah nak wakaf, nak terhak. Kalau letak anak perempuan terhak, macam mana dia nak beribadat? Dia ada mari bulan, dia sepatutnya akan lahirkan zuriat.
Dia ada tanggungjawab pada suami. Sekarang ni dia macam mana nazar dia ni nak letak di Masjid Al-Aqsa tadi dalam keadaan dia perempuan. Kemudian dia kata wa inni samaituha Maryam. Aku namakan dia sebagai Maryam. Maryam ni orang yang beribadat dengan tekun kepada Allah SWT. Nama dia, asal makna dia orang yang tekun beribadat kepada Allah SWT. Wa inni samaituha Maryam. Aku menamakannya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa seorang ibu. Itu aku berlindung. Aku minta perlindungan untuk dia dengan Engkau ya Allah. Bukan setakat dia saja, zuriat-zuriat dia. Mana harapan dia tu anak dia perempuan ni akan lahirkan anak pula. Berlindung minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Jadi Allah Ta'ala terima nazar dia tu, walaupun dia bernazar lelaki tapi perempuan Allah Ta'ala terima juga. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Jadi Allah SWT sebut di sini tentang Maryam ini. Jadi nazar isteri Imran tadi Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima dengan baik. Wa ambataha nabatan hasana, mana dia tumbuh membesar dalam keadaan comel molek. Maknanya tidak kata terabai. Walaupun dia duduk di mihrab, tempat beribadat di satu penjuru Masjid Al-Aqsa tu, dia dapat hidup daripada kecil lagi comel molek. Wa kaffalaha Zakaria, dan diasuh oleh Zakaria, pok saudara dia lah. Pok saudara dia Zakaria. Jadi bila kata waqaffalaha Zakaria ni, kira-kira pada waktu ni Imran tu tadi telah wafat, meninggal dah. Sebab itulah dia dijaga oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, didapati ada rezeki. Ada rezeki ni maknanya kalau kata buah-buahan hak musim sejuk ada tu, padahal itu pada waktu musim panas ada semua rezeki. Qala ya Maryam anna laki hadha. Dia pun tanya kepada Maryam, macam mana kamu boleh dapat ni, sedangkan kamu duduk dalam mihrab ni, sedangkan sana tu musim lain tiba-tiba ada. Qalat huwa min indillah. Dia pun jawab. Jawab dengan ilmu, iaitu ini adalah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rezeki. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini jawapan Maryam dengan hikmah. Maknanya Allah SWT boleh memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki bighairi hisab. Mana dengan tidak putus, dengan tidak diaudit. Mana Allah Ta'ala boleh bagi tanpa dia kira. Biasanya orang audit ni dia bimbang dengan ada belanjawan. Allah Ta'ala boleh bagi dengan begitu banyak sekali, tak ada timbul kepada dia tu tak cukup masa akan datang. Sebab kita lah, kalau kita mewah sangat, raya ni mewah sangat, lama ke lepas raya ni pokai, sebab nak kacau raya ni kena raya hebat, nak qada 2 tahun tak raya mana ni. Jadi mari rezeki tanpa putus ni, mana rezeki yang banyak diberikan oleh Allah Ta'ala tanpa Allah Ta'ala kira. Lepas tu mari rezeki hisab ni, maknanya min duni hisban, tanpa disangka-sangka ada rezeki. Jadi Allah Ta'ala boleh memberi rezeki. Maknanya kalau dari segi cara biasa nak dapat rezeki ni, dia kena ada asbab, kena tubik cari kerja. Ni dia ada beribadat sepenuh masa di mihrab ni, Allah Ta'ala boleh bagi rezeki. Macam mana? Maka dia pun jawab lah. Jawab dengan hikmah ni, maknanya dengan ilmu yang tinggi. Yang ni rezeki ni bila seorang tu jaga amal dia, jaga dengan molek amal-amal yang Allah Ta'ala fardukan kepada dia, dia jaga takwa, dia lazimi takwa, maka Allah SWT boleh bagi rezeki.
walaupun tidak mengikut asbab zahir. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki dengan asbab batin, asbab yang kita tidak nampak. Jadi di sini kita boleh nampak selain daripada rezeki dalam bentuk makan buah-buahan tadi, Maryam tadi dia dapat rezeki dalam bentuk ilmu. Sebab apa? Sebab cara dia jawab tu. Cara dia jawab tu maknanya jawab bahawa ni daripada Allah. Allah Ta'ala boleh memberi rezeki kepada siapa dia nak. Yang ni kalau dia nak melalui asbab musabab, orang itu dapat rezeki. Kalau orang itu tak guna asbab musabab, dia tak dapat rezeki. Itu man yasha tu orang yang Allah Ta'ala nak mengikut konun dia, konun rezeki. Konun rezeki ni kena usaha atas asbab. Jadi Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kepada siapa yang usaha di atas asbab. Begitu juga orang yang tak usaha atas asbab pun Allah Ta'ala boleh bagi rezeki. Jadi dia boleh jawab lagu tu itu ilmu dari Allah Ta'ala. Jadi rezeki yang Maryam dapat ni, satu rezeki dalam bentuk makanan, dalam bentuk keperluan duniawi. Satu lagi rezeki yang besar ni, dapat ilmu. Maka di bawah ayat ni kita boleh buat tajuk sifat kerohanian dan kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan diri Maryam tu bila dia jaga akhlak dia, maka Allah Ta'ala bagi hikmah pada dia. Sebab apa? Sebab dia mengembalikan apa-apa yang berlaku tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu panggil berkat daripada takwa. Sebab bila dia duduk di situ dah, Maryam tadi bila dia duduk situ, masa mana dia nak cari rezeki? Tak ada lah. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia walaupun dia duduk dalam mihrab tadi. Itu kita boleh kata ni contoh yang pertama Allah SWT boleh bagi keberkatan bila mana orang itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan ayat sebelum daripada ni, itu ayat 28. Ayat 28 Allah Ta'ala bagi amaran kepada orang yang lemah iman ni, kalau dia jadikan selain daripada Allah Ta'ala sebagai wali awliya, memang dia tidak ada tawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita baca ayat 26 tu, qudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kerajaan, maka kita kena tawakal kepada dia. Kemudian cerita Zakaria. Zakaria hok jaga ni dia terkesan dengan suasana keadaan yang dia lihat, keberkatan yang ada pada Maryam. Jadi dia pun berdoa juga. Ni contoh kedua keberkatan yang Allah SWT nak tunjuk bila orang itu bertawakal, bersabar kepada Allah Ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Mana dari situ, mana melihat kepada apa yang berlaku kepada Maryam itu, da'a Zakaria rabbah, maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku ni dari sisi engkau zuriat yang baik, kerana engkau maha mendengar doa. Jadi bila Zakaria, Nabi Zakaria melihat nyata keberkatan yang ada pada Maryam tadi, dia dapat rezeki walaupun tak ada asbab zahir. Ada rezeki. Mana dia hok jaga ni rasa pelik lah macam mana. Jadi di situ dia yakin bahawa kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha penyayang, rahmat Allah Ta'ala. Luasnya rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita baca cerita Zakaria dan juga cerita Maryam ni, dia ada dalam surah Maryam. Yang mana cerita dalam surah Maryam tu perkataan Rahman, rahmat tu begitu banyak sekali. Tak silap ambonya ada Rahman sahaja tu 16 kali diulang dalam surah tu. Rahmat tu ada dalam 8 gitulah. Maknanya apa yang berlaku ni rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Zakaria minta rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila dia tengok Maryam dapat rezeki tanpa asbab zahir, pada ketika dia pun cuba. Dia cuba doa pada Allah Ta'ala. Dari segi sebab zahir dia tak ada dah.
Sebab apa? Sebab pada ketika ni umur dia tua dah. Bini dia mandu. Jadi tiba-tiba dia nak anak, nak zuriat. Jadi kalau biasa kalau kita monopause dah. Nak dapat anak macam mana? Tapi dia cuba nasib dia. Dia cuba nasib dia sebab dia tengok pada Maryam itu ada keberkatan. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka Allah Ta'ala terima doa dia. Allah Ta'ala hantar malaikat, dan malaikat menyerunya ketika dia sedang berdiri semaya di mihrab. Berdiri semaya di mihrab, mana dia semaya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa, annallaha yubashiruka bi Yahya, bahawa Allah Ta'ala memberi bisyarah, berita gembira kepada engkau dengan mendapat Yahya, yang mana Yahya ni musaddiqan bi kalimatin minallah, dia ni akan membenarkan kalimah daripada Allah. Maknanya Nabi Yahya ni akan membenarkan kenabian, kalimah Allah. Kalimah Allah ni gelaran kepada hakikat kepada Nabi Isa. Kejadian Allah Ta'ala dengan kun fayakun. Maknanya ada penentangan daripada orang Yahudi terhadap Nabi Isa, maka Nabi Yahya ni akan membenarkan, akan menyokong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tu adalah kalimah Allah, kun fayakun. Mana Nabi Isa ni bukan anak Tuhan, tetapi makhluk Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala cipta dengan kata kun fayakun. Jadi kalimah daripada Allah ni maknanya salah satu daripada kalimah Allah. Jadi kalimah Allah banyak. Ia menggambarkan ilmu Allah, ia menggambarkan iradat Allah Ta'ala. Sebab kalau kita baca dalam surah Kahfi kan, dalam surah Kahfi pun ada, dalam surah Luqman pun ada. Ayat kedua terakhir, ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, laut ni dia jadi dakwah untuk mencatat kalimah Tuhanku. Jadi kalimah Tuhanku ni maknanya Nabi Isa ni salah satu daripada kalimah Allah. Salah satu daripada kalimah Allah. Kalimah Allah ke apa? Kun tu lah. Allah Ta'ala kata kun jadi. Jadi Nabi Isa salah satu. Jadi nak ayatnya kalimah Allah ni banyak, perintah-perintah Allah Ta'ala ni banyak. Akan habis dulu laut sebelum ditulis habis. Kering dulu dakwah sebelum senarai itu dapat disempurnakan. Walau ji'na bimithlihi madada. Kalau awak mari banyak tu lagi laut, tak genak juga. Maknanya nak beritahu pada kita kalimah Allah Ta'ala ni banyak, dan Nabi Isa salah satu. Jadi syubhat orang Nasrani, dia rasa bila kalimah Allah, dia anggap satu-satunya kalimah Allah ni Nabi Isa. Bila satu-satu maka anak Tuhan selalu. Itu maknanya golongan sesat. Cara dia fikir tak betul. Sifat yang pertama musaddiqah. Sifat yang kedua wasayyidah, dia akan menjadi penghulu. Seorang penghulu, ketua yang mulia. Jadi kalau kata ketua ni mestilah seorang yang berakhlak. Wahasura, seorang yang memelihara diri daripada benda-benda yang menjejaskan maruah. Hasur, mana dia dapat sekat diri dia tu daripada perkara-perkara yang tidak senonoh. Wa nabiyyan minas salihin, dan salah seorang daripada nabi-nabi yang soleh. Nabi juga Yahya ini. Jadi doa Nabi Zakaria tadi Allah Ta'ala terima dengan diberikan kepada dia tu seorang nabi, anak sebagai nabi. Jadi bukan setakat nabi, tetapi bukan setakat dapat anak, tetapi dapat anak yang menjadi nabi. Oleh kerana pengabulan doa ni,
diterima oleh Allah Ta'ala dalam keadaan asbab zahir dia tu tak ada, jadi dia rasa pelik. Qala rabbi anna yakunu li ghulam, wahai Tuhanku, macam mana aku nak dapat anak, wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqib, sedangkan aku telah tua dah, lanjut usia, dan isteriku ni pula seorang yang mandul, lama dah nikah tak boleh anak, mandul lah. Jadi dia berdoa pada ketika itu, kita boleh baca dalam surah Maryam betapa dia mengharap. Tadarruk tu mana dia betul-betul mengharap. Sungguh bukan kata minta dengan ledak, benda-benda dok. Fikir ke waliyah tu maknanya pengganti. Pengganti ni lah nak jaga Baitul Maqdis ni. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah Taala kata, Allah Taala kata pelik apanya? Kalau bahasa kita pelik apanya? Demikianlah Allah Taala melakukan apa sahaja dia nak. Maknanya Allah Taala kalau kata tu kudrat dia, dah. Dan itu iradat dia. Sama ada asbab atau tidak ada asbab, dia boleh buat. Adapun kita makhluk ni, dah. Kalau tak ada asbab tak boleh. Kalau kita jumpa tu wali, dah, tu wali tu jamah perut. Bini tak boleh anak, tiba-tiba boleh. Tu pelik. Tak mungkin dapat. Tak mungkin dapat. Sebab apa? Sebab itu luar daripada asbab. Yang boleh memberi sesuatu tanpa asbab ni Allah. Jadi Allah Ta'ala dia boleh buat apa sahaja dia nak, sama ada dengan asbab ataupun tidak ada asbab. Qala rabbi ja'al li ayah. Jadi Nabi Zakaria tadi, dia minta dengan Allah SWT supaya diberikan ayat, tanda. Maknanya kalau benda ni bisyarah daripada engkau, berita gembira daripada engkau, jadi dia nak tanda. Tanda tu supaya dapat bersyukurlah. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Ayat tandanya, tanda kamu dapat ni bila nak dapat. Tanda kamu dapat ni alla tukalliman nas. Kamu tidak dapat bercakap dengan manusia salah satu ayyamin illa ramza. Kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari melainkan dengan isyarat saja. Wadhkur rabbaka katsira. Berzikir menyebut nama Tuhan engkau dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah pada waktu petang dan pada waktu pagi. Jadi Nabi Zakaria dia hanya tidak dapat bercakap dengan manusia. Kalau bercakap dengan Allah Ta'ala, kalau berzikir menyebut nama Allah Ta'ala boleh. Dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata berzikirlah. Maknanya hak dia tak boleh kecek dengan manusia. Tak boleh kecek. Kena guna isyarat. Tidak keluar suara. Tetapi bila dia berzikir dapat sebut. Daripada sinilah ulama kata kalau zikir ni dia kena lafazkan. Dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih. Bertasbih memuji Allah Ta'ala. Kena ingat nama Allah, sebut subhanallah. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahawa hak berlaku kepada Nabi Zakaria ni dia bukan sakit, bukan gangguan daripada syaitan. Sebab kalau gangguan daripada syaitan, kecek biasa boleh, zikir tak boleh. Dia sebalik tu, dia pusing sikit, dia lawan kepada ni. Kalau gangguan daripada syaitan, boleh kecek belakang, kecek siang, kecek jepun pun boleh. Kalau dah bagi syaitan tu nurung, jin masuk dari tubuh, boleh kecek belakang, segala jenis bahasa. Tapi bila sebut zikir Allah nyata. Nabi Zakaria tidak. Dia tak boleh kecek dengan orang, tapi zikrullah jalan macam biasa. Allah Ta'ala suruh dia zikir dengan sebanyak-banyaknya. Jadi apa ni? Sebab syukur. Syukur mendapat rezeki luar daripada asbab. Jadi kalau kita dapat rezeki melalui asbab ni, memang patut kita bersyukur. Tapi kalau dapat luar daripada asbab, min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, orang kata barang sepak. Dah. Hak ni kena zikir tasbih dengan sebanyak-banyaknya.
Itu contoh yang kedua keberkatan yang Allah Ta'ala dah bagi. Contoh yang ketiga, wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ni tadi cerita mak Maryam, kemudian diseling pula dengan cerita pak saudara kepada Maryam, Nabi Zakaria. Ni baru masuk cerita Maryam pula. Dan ingatlah ketika ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pilih engkau. Maknanya daripada sekalian wanita-wanita ni, Allah Ta'ala pilih Maryam untuk menerima kalimah Allah, kun, terima ruh dari Allah Ta'ala. Pilih tu. Jadi pilih tu istimewa. Tapi tidaklah siapa jadi Tuhan. Siapa jadi isteri kepada Tuhan. Seperti dakwah Kristian. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita di sini, ini fadilah Maryam, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Maryam. Sebab dia duduk di mihrab berzikir tu berapa tahun tu dah. Cuma kita tak carilah tahun dia hamil tu bila dah. Tapi kira-kiranya bila dia telah sempurna, bersedia untuk menjadi seorang ibu dah, umur 15 ke 16 ke tak tahulah. Tapi kalau kata 15 tahun 10 tahun kalau kata 15 ke 20 tahun ke, maknanya dia telah duduk duduk di mihrab tadi dalam keadaan berzikir, beribadat, berkhidmat, bertawakal kepada Allah Ta'ala satu tempoh cukup yang lama, satu tempoh yang cukup lama. Jadi Allah Ta'ala nak bagi pada dia ni kurniaan dia. Jadi kelebihan yang pertama, Allah Ta'ala pilih dia. Wa tahharaki, Allah Ta'ala sucikan engkau daripada ada perkara yang tidak baik, daripada maksiat. Wastafaki ala nisa'il alamin, pilih pula daripada sekalian ramai-ramai wanita ni, dialah wanita yang terbaik. Sebab wanita ni ramai atas dunia, tetapi hak sempurna tak ramai. Maryam, Khadijah, Asiyah isteri Firaun, hak ni wanita-wanita yang hebat. Ia duduk dalam perjuangan. Dan Maryam salah seorang. Kemudian Allah Ta'ala menyebut apa yang fardu ke atas Maryam, faraidi Maryam, gapo Maryam kena buat. Bila mana dia dapat kelebihan tadi, jadi kelebihan ni mestilah berasaskan kepada tanggungjawab. Tugas dia besar ni. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, hendaklah kau berdiri dengan penuh taat kepada Allah Ta'ala. Sebab kunut ni dia dengan erti berdiri dengan patuh, tunduk pada Allah Ta'ala, berdiri rasa macam hamba. Kita baca ada ayat sebelum pada ni, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kerana Allah ikhlas dalam keadaan tunduk, patuh, taat. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini rukun semaya lah. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Cuma dari segi tertib sebutan tu tidak menyatakan tertib dari segi hakikat. Dia kena rukun dulu baru sujud. Sebab oleh kerana sujud ni dia keadaan ibadat yang paling mulia, paling sempurna. Sebab itulah disebutkan dulu. Lepas tu kalau dalam semaya kita ni dua kali satu rakaat. Warka'i, dan rukuklah ma'ar raki'in, maknanya berjemaah. Yang ni di masjid tu lah. Di masjid dengan berjemaah di masjid. Sebab dia duduk di mihrab, mana dia kena keluar bila waktu semaya, dia kena keluar rukuk semaya berjemaah bersama dengan orang lain. Kemudian Allah SWT awak mari dia panggil jumlah mu'taridah, ayat selingin. Mana cerita Maryam tak habis lagi, cuma Allah Ta'ala masuk di celah-celah ni, panggil jumlah mu'taridah, ayat selingin, untuk menyatakan kebenaran Rasul.
Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Demikianlah, maknanya apa yang tersebut tadi, cerita Nabi Zakaria, cerita Maryam, cerita Imra'atu Imran, semua tu adalah daripada berita-berita ghaib. Semua tu daripada berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Yang kami wahyukan kepada engkau. Engkau siapa? Engkau wahai Muhammad. Maknanya Nabi SAW ni tak tahu sebelum daripada diceritakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan Allah SWT nak beritahu kepada kita bahawa disebutkan cerita ni kemudian diselingi dengan ayat ni nak memberitahu bahawa kisah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW berkenaan Maryam ni, dia versi lain daripada versi yang difahami yang ada dalam Taurat, dalam Injil. Sebab dalam Injil ni tak sebut benda-benda lagu ni. Dalam Injil tak sebut benda-benda lagu ni. Jadi Quran tu dia mari musaddiqah, membaiki ia telah ditahrif, ia telah diubah oleh ahli kitab. Begitu juga hak mana tak ada dalam Injil, Allah Ta'ala sebut sini. Sebab itulah mari ayat selingan ni, itulah benda gaib ya Allah Ta'ala wahyukan kepada engkau. Yang mana hak ada dalam Injil tu dalam keadaan tak lengkap, ada hak salah. Jadi kami lengkapkan dan kami baiki hak salah. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Engkau tak ada pun situ. Jadi kalau orang tu kata Nabi Muhammad ni dia ruh Nur Muhammad, ia berpindah-pindah daripada keturunan Nabi sikit-sikit dah. Jadi Nabi tak ada. Menafikan pahaman Nur Muhammad, menafikan pahaman Nur Muhammad. Begitu juga nafi ilmu ghaib daripada Nabi. Satu lagi nafi hadir nazir. Hadir nazir ni satu istilah yang penting lah bagi golongan berelui. Orang kita ada juga. Maknanya demo ni menganggap Nabi SAW ni ada di mana-mana tempat. Kalau kata wak maulud tu, Nabi duduk. Kena cadar, takut Nabi mari. Tu dia panggil akidah hadir nazir. Jadi Nabi tak ada. Pada waktu tu Nabi tak ada. Jadi engkau tidak ada bersama dengan mereka itu ketika masing-masing itu melontarkan aklam masing-masing. Dalam riwayat tu macam-macam lah sebut. Dalam riwayat menyebut Nabi SAW dalam riwayat menyebut oleh kerana Maryam ni pakat ada luar biasa, jadi orang-orang ada di situ tu berebut nak jaga Maryam. Dah. Bila mereka ni lihat di masjid mereka tu ada seorang wanita, seorang gadis, ia ada keajaiban, keberkatan, jadi pakat berebut nak jaga juga. Dah. Siapakah ayyuhum yakful Maryam, dapat jaga Maryam ni. Jadi untuk menentukan siapakah berhak, masing-masing ahli ibadat ada di situ, masing-masing campurkanlah pen tu dalam sungai katanya. Dah. Kalau mana pen dia tu timbul, maka dia lah berhak. Jadi boleh jatuh kepada Nabi Zakaria lah, seperti mana yang kita baca sebelum pada ni. Jadi pada waktu tu Nabi tak ada. Jadi di sini kalau dari segi fiqh, boleh ke tidak kita nak cabut undi macam ni. Jadi ulama kata bahawa kalau semua yang ada tu berhak atas benda tu tadi, maka boleh cabut undi. Tapi kalau masing-masing tu mempunyai kelebihan yang tak sama, maka tak boleh kita nak cabut undi. Cabut undi ni bila masing-masing tu dia sama pada berhak, ada kelaikan berlaku. Kalau kita kata bini lah, isteri, tak, kita ada 4 orang bini, tak. Outstation ni tak ada, cuma boleh sekali tekek melancung lah kita kata ke Langkawi. Jadi bini kita 4 orang, nak bawa mana? Masing-masing berhak berlaku, kena cabut undi. Tak boleh buat giliran. Tahun ni awak dulu, tahun depan hak tu pula. Bila ada tahun depan tak tahu. Muka bagi hadiah orang bagi.
Tapi kalau dia tu tiap-tiap bulan outstation, dah pergi situ, lepas tu dia kena buat gilir, tahu dah. Setahun tu ada dah jadual dia tu 12 kali dia outstation, keluar negara ke mana-mana. Tu bila jelas tu kena buat gilir. Tapi kalau satu benda tu masing-masing berhak dalam keadaan terhak pilihan, maka boleh cabut undi. Bukan kata ni meramal nasib, tidak. Wa ma kunta ladaihim iz yaqtasimun, dan kamu juga tidak ada pada ketika tu, ketika mana mereka tu saling berkelahi untuk menentukan siapakah yang dapat berhak menjaga. Kemudian cerita seterusnya, ni fadilat Nabi Isa. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Dan ingatlah ketika malaikat tu berkata, malaikat ni berapa? Ada kata ramai, ada kata seorang. Cuma disebutkan ramai ni bab nak menggambarkan besar. Sebab kalau kita tengok dalam surah Maryam tu, Jibril seorang dah. Ataupun boleh jadilah hak dalam ayat surah Maryam tu hak mari rupa dalam rupa manusia, Jibril seorang. Hak lain tu tidak dapat dilihat tapi ada bersama mengiringi malaikat Jibril. Gitulah kita boleh bagi taujih. Bapa kita kata, bapa Allah Taala sebut malaikat di sini dalam bentuk jamak. Sebab kalau seorang malak, lebih munasabahnya Jibril mari diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Wahai Maryam, Allah Taala telah memberi berita gembira kepada engkau. Yang pertama bikalimatin min, mana Allah Taala bagi kepada engkau ni, kamu dapat anak dengan kalimah, mana ucapan kun fayakun. Minhu, darinya, maknanya istimewa. Bukan juzuk daripada Allah Ta'ala, tetapi kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ismuhul Masih, mana Allah Ta'ala sendiri menamakan, Allah Ta'ala sendiri meletak nama Al-Masih. Isa, mana Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa ni, Isa tu nama dia, Masih tu sifat dia. Ibnu Maryam, dan Allah Ta'ala memberi nasab. Jadi Masih ni, apa makna Masih? Dia Masih ni dia daripada bahasa Ibrani. Masih, orang Arab ni hak bahasa Ibrani dia tukar kepada hak shin, dia tukar kepada sin. Jadi Masih, Masih ni satu dengan makna ia mendapat berkat dengan dilumurkan dengan minyak. Sebab orang-orang Bani Israel dulu bila nak jadikan orang itu sebagai ahli ibadat, jadi dia dilumurkan dengan minyak sebagai doa tanda berkat. Mungkin hak ni lah orang panggil baptis tu, Ma'mudiyah. Jadi Al-Masih ni yang dilomor dengan minyak, mana yang didoakan dengan berkat. Kalau mengikut ada seorang ulama di mana tu, nama dia Mahmud Rauf. Mahmud Rauf, dia seorang pengkaji tentang nama-nama Nabi ni. Nama-nama Nabi, nama-nama asing yang ada dalam bahasa, dalam Al-Quran ni, dia cuba kaji. Jadi kata dia di antara makna bagi Masih ni, dia bukan Masih Masahah dalam bahasa Arab ni. Hak ni asal dia maknanya yang diberkati. Kalau nak kaitkan juga dengan Masah dalam bahasa Arab, yang disapu lalu didoa mendapat keberkatan. Itu makna dia mubarakah. Dengan makna mubarakah, yang diberkati. Makna yang kedua, Al-Masih ni dengan makna siddiq, yang benar. Orang yang benar. Jadi orang yang benar ni lah boleh jadi pemimpinnya. Jadi
Al-Masih dengan arti mubarakah, Allah Ta'ala ada sebut. Dalam surah Maryam ni. Jadi dalam cerita bila kita baca cerita Maryam ni dah, cerita Nabi Isa ni, kita tak boleh elak daripada baca surah Maryam. Hari ini tengok dalam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Ta'ala jadikan aku ni diberkati di mana sahaja aku berada. Jadi mubarakah tu Al-Masih lah tafsiran dia. Dan kalau kata siddiq ni, siddiq ni dalam surah Al-Maidah ayat 75. Qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Jadi Maryam tu seorang siddiqah. Jadi jatuh kepada anak dia siddiq lah. Dia macam Abu Bakar Siddiq dah. Abu Bakar Siddiq, anak dia tu Aisyah orang panggil siddiqah. Sehinggalah Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq tu orang panggil Ja'far As-Sadiq tu sebab dia tu sebenarnya keturunan Abu Bakar. Cuma orang nampak keturunan Sayyidina Ali. Sebenarnya keturunan Ali Abu Bakar, Ali Sayyidina Ali. Ali ayah memang keturunan Sayyidina Ali. Ja'far bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Hussein bin Ali bin Ali dah. Jadi keturunan Sayyidina Hussein, Ali ayah dia. Keturunan Sayyidina Ali, Ali ayah dia. Ali mak ni, mak dia tu Ummu Farwah. Ummu Farwah ni dia nikah sepupu. Dua-dua sepupu ni keturunan Abu Bakar. Jadi Ja'far Sadiq sebenarnya Ja'far Siddiq tu sebenarnya. Dia keturunan Abu Bakar. Jadi Syiah tu tak suri nampak. Sebenarnya keturunan Abu Bakar. Jadi bila kata seorang tu Siddiq, anak dia pun Siddiq juga. Abu Bakar Siddiq, Aisyah Siddiqah. Ni kalau Maryam ni, dah ayat 75 Al-Maidah ni, Maryam Siddiqah, maknanya anak dia Isa tu Siddiq lah. Sipir zuriat Soleh ni lagu tu. Dia mewarisi. Jadi makna kedua Al-Masih tu maknanya Siddiq, selain daripada mubarakah, yang sangat-sangat membenarkan. Jadi kalau kata dengan mana mubarakah, yang diberkati, maknanya kalau Tuhan kalau Tuhan dia kena memberkati. Allah memberkati engkau. Ni yang diberkati, yang mendapat berkah. Mana Nabi Isa yang mendapat berkah. Bila dia tu mendapat berkah, mana dia bukan Tuhan. Sebab yang memberi berkah Allah. Tuhan yang memberi berkah. Jadi sekarang Nabi Isa yang diberkati. Di situ Al-Quran nak betul akidah, nak baiki kerosakan akidah orang Nasrani ni melalui nama tu. Sebab itulah Allah Ta'ala sendiri menamakan. Allah Ta'ala sendiri letak nama. Ismuhu tu, manusia ada nama. Al-Masih Isa, Ibnu Maryam. Allah Ta'ala bagi nasab Ibnu Maryam, anak Maryam. Bila anak Maryam, dia tak ada bapa. Mana dia bukan anak Allah. Wajihan fid dunya wal akhirah, pemimpin yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Pemimpin yang terkemuka ni maknanya lama tu orang-orang Yahudi cuba nak ambil tindakan terhadap Nabi Isa, tak dapat. Tak dapat sebab dia pemimpin yang wajih, disegani, digeruni juga. Cuma mereka tu guna makar, buat makar, buat tipu hela. Maknanya cara terang tak dapat, terpaksa guna cara muslihat. Maknanya ayatnya orang Yahudi ni dia memang gerung kepada Nabi Isa sebab wajih tu. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia antara kelebihan dia lagi, dia dapat berbicara ketika dalam buaya lagi dengan orang ramai. Maknanya memberitahu keesaan Allah Ta'ala. Qala inni abdullah. Dia boleh kata aku ni hamba Allah. Hamba Allah yang diberkati. Wa kahla, mana dia ni dah dengan umur tua. Maknanya di sini Nabi Isa tidak dibunuh. Wa minas salihin,
dan dia dari kalangan orang-orang yang soleh. Mana sifat dia ni sifat yang soleh, mana baik. Ia menghimpunkan segala akhlak-akhlak yang mulia, amal-amal yang baik. Itu berita gembira yang Allah SWT berikan kepada Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku dapat anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Jadi peliklah bagi dia ni, sebab dia tak aja tinggal mihrab dia tu. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah SWT, dia mencipta apa dia nak. Allah SWT boleh mencipta apa sahaja yang dia nak. Jadi sebut mencipta ni maknanya mencipta dengan cara yang luar biasa, luar daripada asbab musabab. Maknanya Allah Ta'ala bila dia kehendak, walaupun Maryam ni tak ada suami, dia boleh ciptakan Maryam ni, dia boleh ciptakan Isa tu dalam rahimnya. Lagu mana? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala telah buat keputusan, bila Allah Ta'ala telah takdirkan sesuatu perkara, maka benda tu mudah kepada Allah Ta'ala nak terjadi, nak tercipta. Fa innama, hanya dia kata yaqulu lahu kun fayakun. Bila dikata kun, maka jadilah. Maknanya kehendak Allah Ta'ala ni segera terjadi, tidak tertangguh, dan tidak ada siapa yang dapat sekat. Jadi inilah kun, inilah kalimah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 39 dan juga ayat 45 tadi. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah Ta'ala ajarkan kepadanya kitab. Kitab ni maknanya kefarduan. Wal hikmah, akhlak-akhlak yang tinggi. Wat taurat, kitab Taurat wal injil. Dah. Itu mengikut tafsir Maulana Farahi lah. Kalau kebanyakan ahli tafsir dia kata wa yu'allimuhul kitab ni Allah Ta'ala ajar dia menulis lah, boleh baca, boleh ngira. Tapi kita kata tu macam biasalah, siapa-siapa pun boleh. Tapi oleh kerana hak ni Allah Ta'ala sebut kepada Maryam sebagai imtinan, maka ini mestilah sesuatu yang luar biasa. Tapi itu guru hamba Maulana Manzur Nu'mani, dia kata wa yu'allimuhul kitab ni Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Isa ni kitab. Kitab-kitab ni apa? Al-Quran. Wal hikmah ni apa? Hadis. Hikmah ni hadis. Kalau mengikut tafsir Imam Syafi'i, kitab hikmah ni hadis. Kitab Al-Quran, hikmah tu hadis, kemudian ajar Taurat wal Injil. Jadi tafsir hikmah ni sebagai hadis tak pelik. Sebab hikmah tu banyak makna. Biasa kita sebut hikmah ni rahsia syariat, akhlak-akhlak yang tinggi, dapat memahami syariat dengan mendalam. Itu makna hikmah. Tapi satu lagi hikmah ni dengan makna hadis, iaitu kita tengok di awal juzuk 22. Wadhkur nama yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan sebutkanlah, bacakanlah, ingatkanlah apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu tu daripada ayat-ayat Allah, Al-Quran. Ayat-ayat Allah maknanya Al-Quran wal hikmah, mana hadis Nabi lah. Tak kira Taurat, tak kira Injil. Maknanya hikmah tu bukan kitab falsafah Aristotle, Republik Pluto. Hikmah tu hadis Nabi. Jadi sebab itulah Maulana Manzur dia kata wa yu'allimuhul kitab wal hikmah tu, kitab tu Al-Quran, hikmah tu hadis. Taurat tu Taurat yang diajarkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa pun mempelajari juga. Dan Injil hak dia sendiri. Sebab apa dia ajarkan kitab dan hikmah ni? Sebab Nabi Isa ni akan turun akhir zaman. Akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa Nabi Isa ni akan turun akhir zaman. Di sini ada dah isyarat. Wakahlah tu pun satu dah isyarat. Wakahlah tu mana tua.
Wa kahlan ni orang umur 40 tahun ke atas. Orang Yahudi dia menyangka telah bunuh Nabi Isa. Mana tak ada tua, dia bunuh. Ada kata umur 33 dia bunuh Nabi Isa. Orang Yahudi dakwa kita bunuh Nabi Isa. Pada ketika tu Nabi Isa umur sekitar 33. Jadi Allah Ta'ala kata kahla tu maknanya umur tua. Mana dia tak mati lagi, tidak dibunuh. Wa ma qataluhu, mereka Yahudi tidak membunuh. Wa ma salabuh, mereka tidak dapat salib dia. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah Ta'ala kelirukan kepada mereka. Jadi hak ada dipasung tu bukan Nabi Isa seperti yang didakwa oleh Kristian. Bukan ia dibunuh oleh Yahudi seperti yang didakwa oleh Yahudi, tetapi Allah Ta'ala angkat ke langit. Jadi muka surat sebelah tu kita akan baca Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Ni ada dah qarinah isyarat. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa tu sebagai rasul kepada Bani Israel. Ini orang Kristian dia kena ingat. Ajaran Kristian ni ajaran tidaklah kata untuk disebar ke seluruh dunia. Sebab dia hanya untuk Bani Israel. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab Injil sendiri pun dah Nabi Isa kata aku diutus kepada domba Bani Israel yang sesat untuk selamat, untuk menyelamatkan mereka. Mana Nabi Isa sendiri kata aku diutuskan untuk Bani Israel dalam kitab mereka sendiri. Maknanya tidak seperti mana orang Yahudi, orang Kristian guna lah ni missionary tabsyir untuk Kristian ke habis orang seluruh dunia. Tu salah dari segi kaedah dia. Sebab Nabi Isa ni tugas dia membenarkan Nabi Musa dan memberi khabar gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku ni datang, ni tabligh Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan risalah. Anni qad ji'tukum, aku ni datang kepada kamu dengan membawa ayat min rabbikum, ayat daripada Tuhan kamu. Maknanya aku bawa risalah Islam, ajaran tauhid daripada Tuhan kamu dengan ada tanda mukjizat. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayr, aku ciptakan untuk kamu daripada tanah seperti rupa burung. Fa anfukhu fihi, aku tiup padanya itu. Fayakunu tayran biiznillah, maka jadilah burung dengan izin Allah. Maknanya hak Nabi Isa buat ni jadi burung tu bukan dengan kudrat dia, tetapi dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi bahagian biiznillah ni dibuat daripada kitab Injil. Pokok Kristian buat, tapi dalam Injil ada. Biiznillah tu orang Kristian buat. Sebab apa? Sebab ini biiznillah ni dengan kudrat Allah. Yang ni bukan dengan kudrat Isa tu sendiri. Wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku dapat menyembuhkan. Maknanya di antara ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku sebagai menyokong aku ni nabi dari Allah Ta'ala, aku dapat menyembuhkan orang yang akmah, orang yang lemah mata dia tu, termasuklah buta. Orang yang mata selaput tua-tua tu kan, selaput tak nampak, termasuk juga dalam makna akmah. Akmah ni dhaiful basar, termasuk juga hak buta. Wal abras, penyakit sopok. Dan aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Yang ni bukan dengan kudrat aku. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku boleh cerita kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam rumah kamu. Inna fi dzalika laayatan lakum. Itu semuanya adalah tanda-tanda, yang tanda mukjizat. Bukan tanda kudrat aku, tanda mukjizat bahawa aku ni nabi daripada Allah Ta'ala. Lakum, untuk kamu, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman dengan Allah dan kamu beriman dengan kerasulan aku. Sebab Bani Israel tak terima ni,
bahawa Nabi Isa ni Nabi dari Allah Ta'ala. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dengan takdir wajitukum musaddiqa, mana aku datang sebagai membenarkan apa-apa yang ada sebelum daripada aku ni, daripada Taurat. Maknanya hukum-hukum dalam Taurat itu tidak dimansuhkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengekalkan sebagai benar. Sebab orang Kristian ni kata syariat Taurat ni ketat sangat. Kau tu tak boleh makan, kau ni tak boleh makan. Dah. Jadi kata dia bila mari Injil boleh makan belaka. Hatta khinzir pun boleh makan, dia kata. Dia buat hujah itulah. Dia buat hujah syariat Nabi Isa mari membatalkan habis syariat Nabi Musa. Sedangkan syariat Nabi Isa mari dia melengkapkan, bukan membatalkan, melengkapkan, menyempurnakan syariat Nabi Isa. Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurima 'alaikum. Dan untuk menghalalkan kepada kamu setengah daripada benda yang diharamkan kepada kamu dulu tu. Dulu tu apa? Kita baca dah di awal juzuk 2 baru ni. Bapa Bani Israel ni bila mana mereka engkar, zalim, mereka telah langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, sebagai akibatnya benda-benda tertentu diharamkan kepada mereka. Tak boleh makan unta, dah. Tak boleh makan lemuk, kecuali lemuk hak tidak terpisah daripada daging tu. Jadi lemuk, kalau kata lemuk tuling lah, tak boleh makan. Hak dalam hadis Nabi tu, orang Yahudi dia cai lemuk. Dah, dia cai lemuk tu jadi bentuk cecair, dia pun jual. Allah Ta'ala laknat. Sebab benda tu haram kepada dia. Jadi mari Nabi Isa, apa-apa yang telah diharamkan kepada Bani Israel itu kerana dosa mereka, mari Nabi Isa Allah Ta'ala halalkan. Halalkan hak tu, bukan halalkan khamar, bukan halalkan khinzir, tapi pokok Kristian ni habis dia bunuh. Siapa arak pun halal, khinzir pun halal. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Diulang sekali lagi. Tadi ada dah. Di awal ayat 49 tu, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ulang pula sekali lagi, wajitukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kamu dengan membawa ayat daripada Tuhan kamu. Ini dari segi kaedah dipanggil al-audu 'alal badi'i. Ulang balik, gulung semula. Sebagai penekanan bahawa kamu mesti taat kepada aku. Sebab aku ni rasul dari Allah Ta'ala. Fattaqullah. Kalau kamu nak berjaya, nak selamat dunia akhirat, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada aku. Kemudian khulasah kepada ajaran Nabi Isa ni. Jadi mari mukjizat-mukjizat tu bukan Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Isa ni doktor. Maknanya ada dah doktor tu, mana nak menyaingi doktor-doktor ada, tidak. Mana nak baiki. Taksub sangat orang kepada doktor ni, dia kira doktor tu segala-galanya. Maka Allah Ta'ala beri mukjizat dalam bentuk macam kedoktoran kepada Nabi Isa ni, supaya manusia tahu ni kudrat Allah Ta'ala. Bukan kata doktor tu dapat menyembuhkan. Doktor tu hanya bagi ubat, memberi nasihat. Ia menyembuhkan Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu di sini, intipati dakwah Nabi Isa ni bukan nak suruh manusia belajar ilmu perubatan tu, sebagai kita kata tugas Isa tu nak ajar ilmu perubatan. Tidak. Nak menyaingi doktor-doktor lain, tidak. Hak sebenarnya tauhid kepada Allah Ta'ala. Inna rabbi wa rabbukum fa'buduh. Tuhan aku ni, dia Tuhan kamu, yang memelihara aku dan memelihara kamu ni Allah. Allah lah Tuhan kamu, aku dan Tuhan kamu. Aku ni bukan Tuhan. Dah, fa'buduh, sembahlah dia. Tauhid kepada dia. Ibadat dalam Quran ni dengan makna tauhid, mengesakan Allah.
hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Maknanya tauhid kepada Allah Taala ini adalah jalan yang lurus. Begitu juga Islam sebagai suluk kita, cara kita ikut, cara kita menjalani kehidupan, itulah Islam. Islam itulah cara kita menjalani kehidupan. Kemudian Allah SWT menyebut keingkaran golongan yang menentang tadi. Nabi Isa telah menyerudah manusia pada tauhid pada Allah Ta'ala, supaya sembah Allah Ta'ala, tetapi dia ni degil. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, bila mana Nabi Isa merasakan bahawa mereka ni, yang Bani Israel, tetap kekal nak kufur kepada Allah Ta'ala, qala man ansari ilallah, lalu dia pun berkatalah kepada teman-teman rapat dia yang setia, di kalangan kamu ni, man ansari ilallah, siapakah yang akan tolong aku menegakkan agama Allah Ta'ala, dakwah manusia kepada Allah Ta'ala. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Bapak Hawariyu kata, kami adalah penolong-penolong Allah. Maknanya jangan bimbang, wahai Nabi Isa, engkau tidak bersendirian, kami ni ada. Kami ni akan ada, akan menjadi pembela kepada engkau untuk menegakkan agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah seperti mana yang kamu tunjukkan cara iman yang betul. Washhad, saksikanlah, bi anna muslimun, bahawa kami ni orang yang Islam juga, menyerah diri. Maknanya persaksian sebagai Islam. Kita sebut juga dalam surah ni surah Islam. Islam agama tauhid, penyaksian daripada Allah bahawa Islam agama yang benar, agama yang diredai. Penyaksian daripada malaikat, penyaksian daripada ahli ilmu, ni penyaksian daripada mujahidin, ansarullah. Washhad, saksikanlah bahawa kami ni Islam juga, mana kami terima Islam juga. Maka ansarullah tadi, ansarullah tadi, mereka pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman. Maknanya mereka tu menyaksikan keimanan keislaman sekali di hadapan Nabi Isa. Ini dalam doa mereka. Kami telah beriman dengan apa yang kau turunkan, yang ni kepada Isa tadi. Wattaba'na ar-rasul, dan kita telah ikut Rasul ni, Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, maka tuliskanlah kami ini bersama dengan saksi-saksi. Mana saksi yang membenarkan ajaran Nabi Isa. Mana Nabi Isa tu memang hamba Allah Ta'ala. Itu penyaksian orang yang beriman. Tetapi orang Yahudi yang degil tu, dia tak duduk dia. Dia tak duduk dia. Dia buat perancangan. Oleh kerana Nabi Isa ni pemimpin yang wajih, terkemuka, mereka tak sanggup lawan cara berhadapan. Nak pergi dengan Nabi Isa tak berani, sebabnya takut Nabi Isa ni ada mukjizat. Jadi mereka buat makar. Buat makar tu tak sebut dah. Tapi makar tu bentuk dia memang nak bunuh Nabi Isa secara sulit, secara mana Nabi Isa beribadat. Jadi mereka akan kepung masuk. Ketika tu Nabi Isa bersendirian, khulwah, dia ambil peluang pada waktu tu. Tu kita akan lanjut ke esok. Sebab makar tu Allah Ta'ala balas makar mereka. Dia ada perancangan daripada Allah Ta'ala yang begitu rapi, begitu teliti. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.